Tuan Sri Yang di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Dungun walaupun tidak berada di wilayah persekutuan telah mengemukakan soalan yang berkaitan dengan pembangunan kampung baru. Sukalah saya menjelaskan bahawasanya kerajaan terus komited untuk berikhtiar memajukan dan membangunkan kampung baru. Walaupun buat masa ini, bagi kedudukan yang terkini, usaha yang terakhir dilakukan untuk melaksanakan pelan konsep pembangunan kampung baru 2019 yang berasaskan kepada pembelian ataupun menawarkan pembelian tanah daripada pemilik-pemilik, dan setelah survey atau kajian dibuat, didapati hanya 61% saja yang telah memberikan respon dalam bentuk yang positif, dan dengan itu kaedah itu tidak dapat diteruskan. Tapi ini tidak bermakna pembangunan itu terhenti di situ, di mana sekarang ini Kementerian dengan kerjasama Perbadanan Kampung Baru telah memulakan mengambil langkah seterusnya untuk membangunkan kampung baru dengan membangunkan pelan induk pembangunan kampung baru yang akan dipecah-pecahkan kepada lebih pada 40 parcel dan akan dibangunkan secara organik parcel ke parcel. Dan dengan itu kaedah-kaedah bagi menyelesaikan masalah pemilikan oleh tuan-tuan tanah dijangka akan dapat dilakukan dengan lebih mudah, dan sebagai permulaan beberapa parcel tertentu boleh dimulakan pembangunannya mulai pada tahun hadapan. Untuk memastikan komitmen kerajaan yang berterusan bagi pembangunan ini, pihak kementerian telah membuat bidaan peruntukan dengan Kementerian Keuangan sebanyak 1.5 bilion dalam rancangan Malaysia yang ke-12 bagi membolehkan usaha-usaha menaik tarafkan kemudahan dan prasarana di kampung baru dapat dilaksanakan serta-merta. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Datuk Speaker, soalan tambahan? Tak ada? Satu je. Satu? Dah tamat, 12. Okey, satu. Okey, baik. Terima kasih. Ringkaskan Yang Berhormat. Ya, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Wilayah yang memberikan jawapan bahawa pelan yang asal yang telah diusahakan sebelum ini telah pun dihentikan dan telah melancarkan satu pelan baru, yang mana dikatakan pelan baru ini telah diagihkan kepada 40 parcel seluruh kawasan di Kampung Baru yang lebih kurang dalam 200 ekar. Maka kalau 40 parcel, maka lebih kurang 5 ekar satu parcel, dan ianya akan dibangunkan secara organik. Saya hanya mengulangi jawapan yang diberikan oleh Menteri Wilayah kerana saya merasakan bahawa jawapan yang diberi itu tidak memberikan satu gambaran yang jelas. Apakah yang dimaksudkan dengan pembangunan secara organik? Adakah kita nak bangunkan 5 ekar secara berperingkat-peringkat, dan bagaimana kalau kita nak bangunkan secara berperingkat-peringkat 5 ekar setiap parcel, kita boleh menjamin satu perancangan yang baik dan berkesan. Sedangkan perancangan yang asal yang telah dikemukakan mengandungi satu taman seluas 25 ekar, dan tidak akan ada mana-mana pemaju yang akan sanggup beli 25 ekar untuk dijadikan sebagai satu taman. Saya merasakan bahawa jawapan Menteri Wilayah tidak memuaskan sama sekali. 61% adalah melebihi 50% daripada penduduk. Dan itu pun ianya adalah jumlah yang telah diperolehi pada bulan Februari sebelum kerajaan dikhianati dan dijatuhkan. Sedangkan tarikh tamat usaha kita adalah pada bulan Jun. Daripada Februari sampai Jun, kita yakin kita boleh dapat kalau diusahakan sampai 75 hingga 80%. Okey, tapi malangnya Menteri Wilayah telah gagal untuk melakukan. Cukuplah soalan, cukup dah. Soalan saya, adakah soalan mana soalan? Adakah ni soalan dia. Adakah
Kementerian Wilayah Persekutuan melihat Kampung Baru sebagai satu masalah di tengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur yang perlu dibangunkan secara terancang dengan memberikan harga pembelian yang baik dan munasabah kepada pemilik-pemiliknya. Terima kasih. Sebenarnya tak boleh bahas Yang Berhormat. Soalan Ya. saja. Silakan Yang Terima Berhormat. kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya tidak menyalahkan Shah Alam, ya, sebab sebagai seorang perancang bandar, apa yang dapat saya katakan, saya boleh menawarkan dia untuk pergi buat kursus diploma in town planning. Barulah dia boleh faham. Ramai perancang bandar di Barulah dia akan DKL, faham apa Tuan yang nak Menteri, saya katakan. yang dapat Ya. sijil mereka lebih Jadi, awal Tan Sri daripada Yang Tuan di-Pertua. Menteri. Yang Berhormat. Mereka Tan Sri terlibat Yang dalam Berhormat. perancangan yang telah dari Yang Berhormat. Tolong. Silakan. Ya. Jadi Tan Sri Yang di-Pertua, kasihanilah dia dan maafkan dia tentang apa yang dia tersasul tadi itu. Yang saya nak sebutkan di sini ialah komitmen pembangunan berterusan. Pelan konsep dulu yang dinamakan Pelan Konsep 2019, asas-asas itu masih boleh dipakai. Dalam perancangan, physical planning, plan itu boleh diubah suaikan. Tak semesti pakai semua yang ditinggalkan oleh kerajaan lama. Ada juga benda sikit-sikit di situ baik tapi tak cukup baik dan tak cukup praktikal untuk nak dilaksanakan. Tapi saya harap Shah Alam beri peluang kepada saya dan juga kerajaan untuk menggunakan pembangunan cara Perikatan Nasional setelah cara Pakatan Harapan gagal untuk dilaksanakan. Saya mengulangi sekali lagi, Tan tak Sri Yang gagal, di-Pertua. tak sempat kerana dikhianati. Berhormat. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin mengulangi komitmen Kerajaan Perikatan Nasional sekali lagi bahawasanya usaha membangunkan Kampung Baru tetap akan diteruskan. Langkah awal yang akan diambil tanpa membuang masa dengan cara Pakatan Harapan dulu, iaitu kita akan terus membangunkan segala kemudahan prasarana utama dengan peruntukan sebanyak 1.5 bilion. Dan dalam pada itu, pasal-pasal 5 ekar ni Tan Sri Yang di-Pertua, di tengah-tengah bandar, itu dah cukup amat besar Tan Sri Yang di-Pertua. 1 ekar pun orang dah berebut-rebut nak membangunkan. Dengan adanya pasal 5 ekar, kita boleh menjalankan pembangunan dengan melibatkan pemilik-pemilik tanpa kita paksa. Untuk makluman Shah Alam, tidak ada dalam mana-mana undang-undang menyatakan kalau 50% bersetuju, artinya kita boleh mengambil tanah-tanah tersebut. Sebab konsep menawarkan harga berdasarkan willing buyer dan willing seller, keseluruhan tuan punya tanah mesti bersetuju. Kalau ada seorang saja pun yang tak bersetuju, proses pembelian secara willing buyer and willing seller tidak dapat dilaksanakan. Tapi macam saya kata tadi, maafkanlah Shah Alam, memang caranya begitu. Saya pun dah maafkan dia. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.